أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alif Lam Mim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syok padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib dan mendirikan, yakni mengerjakan sembahyang serta membelanjakan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan orang-orang yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Ini bahagian yang pertama daripada mukaddimah pendahuluan surah Al-Baqarah yang membahagikan manusia kepada orang yang beriman, orang yang kafir dan orang munafik. Yang beriman yang terang-terang percaya kepada Islam dengan hati dan amalan. Yang kafir terang-terang lawan, hati tak percaya. Yang munafik ni pura-pura Islam tapi hati tak percaya ke Islam. Tempat orang Islam ikut Islam, tempat orang kafir ikut kafir. Ini munafik. Tiga jenis kumpulan. Bahagian yang pertama ialah mereka yang beriman. Ayat-ayat yang kita baca pada hari ini. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim merupakan huruf bahasa Arab, huruf hajaiyah. Terdapat kekhilafan di kalangan ulama-ulama tafsir dalam menafsirkan Alif Lam Mim. Sebahagian ulama tafsir mengatakan Alif Lam Mim adalah rahsia Allah Subhanahu wa taala yang kita tak tahu. Serah pada Allah Ta'ala. Ini pandangan yang pertama. Ini lebih baik. Alif Lam Mim adalah rahsia Allah Ta'ala. Kita serah pada Allah Ta'ala apa makna dia. Kita tak tahu. Kalangan ulama, sahabat dan tabi'in menafsirkan huruf ini. Dan mereka berkhilaf dalam menafsirkan makna huruf ini. Di mana banyak surah-surah dalam Quran, Alif Lam Mim Shad, Ain Sin Qaf, Ha Mim Qaf, macam-macam huruf-huruf ini. Sebahagian ulama mengatakan ia adalah nama surah-surah. Ini pandangan yang pertama. Huruf-huruf ini merupakan nama-nama surah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, nama-nama surah. Ada ulama mengatakan ia adalah nama-nama daripada nama Al-Quranul Karim, Al-Quran, Al-Kitab. Di antaranya ialah huruf-huruf yang disebut itu merupakan nama Al-Quran. Ada mengatakan ia adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari asma Allah Ta'ala, Al-Asma'ul Husna. Nama-nama Allah yang mempunyai pengertian dan makna pada tiap-tiap huruf itu. Ada ulama menafsirkan begitu. Ada ulama yang menafsirkan bahawa tiap-tiap satu huruf itu memberi pengertian yang tersendiri daripada nama Allah Ta'ala.
Alif Allah, lam latif, mim majid. Tiap-tiap satu adalah mempunyai kalimah yang tersendiri. Ini kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahawa ini huruf-huruf yang menunjukkan angka-angka. Kerana dalam bahasa Arab juga mereka memakai angka ilmu hisab, algebra. Algebra akan A campur B, A campur B, itu ada. Menafsirkan alif dengan 1000 tahun, lam dengan 30 tahun, mim dengan 40 tahun, dengan angka-angka. Ada ulama yang menafsirkan begitu. Semua ada riwayat dia dan ada hujah masing-masing. Yang lebih baik ni ialah suruh pada Allah Ta'ala lah, senang. Ini perbincangan ulama-ulama tentang huruf-huruf permulaan Al-Quranul Karim. Zalikal kitab, kitab ini, asal makna zalika ni itu, tapi di sini dengan makna kitab ini. Zalikal kitab, kitab ini, yakni kitab Al-Quran ini. Al-Quran yang kamu baca, Quran yang diwahyikan kepada Nabi SAW, la raiba fih, tidak syak, tidak ada keraguan sedikit pun. Kamu mesti percaya, beriman, percaya, tak ada syak, tak ada ragu sedikit pun. Hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Petunjuk yang kamu minta pada tiap-tiap rakaat semayang, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul, iaitulah hidayatul din, petunjuk yang dibawa oleh Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa munzirin wa a'dhamul kitabi bil haqq liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fihi, hingga akhir ayat. Allah Ta'ala utuskan nabi-nabi dan rasul-rasul. Allah Ta'ala beri pada rasul-rasul itu kitab. Kitab adalah petunjuk pada as-siratal mustaqim, jalan yang betul. Quran termasuk di dalamnya. Inilah hidayah yang kita minta pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang betul. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang lebih nikmat ke atas mereka, iaitulah nabi-nabi, siddiqin dan syuhada dan salihin. Mereka yang ikut nabi dengan keyakinan dan keimanan, mereka yang berjuang menegakkannya sehingga mati, dan orang-orang yang saleh. Itu as-siratal mustaqim, hidayah. Hidayah itu ada dalam kitab ini, dalam kitab Al-Quran yang kamu baca 30 juzuk ini, adalah petunjuk dalam semua urusan kehidupan manusia. Urusan kepercayaan, urusan hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, pakaian, makanan, minuman, termasuklah urusan rumah tangga, keluarga, urusan politik, urusan ekonomi, perlembagaan, undang-undang, undang-undang jenayah, undang-undang muamalat, undang-undang antarabangsa. Semua ada petunjuk dalam Quran. Lil muttaqin, bagi mereka yang bertakwa, iaitulah mereka yang ikut perintah Allah dan meninggalkan larangannya dengan rasa gerun dan takut pada Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala yang menjadikan kita, alhamdulillahirabbil alamin, menjadikan seluruh alam ini. Rezeki Allah Ta'ala yang kita makan, kita pakai, kita berjalan ke mana-mana, itu rezeki Allah Ta'ala semua. Dan sebab itu kena ikut perintah Allah Ta'ala, tinggal larangan dia dengan sifat takwa, sifat kepatuhan yang gerun, yang takut, tak boleh melarikan diri daripada Allah Ta'ala. Di mana mereka yang bertakwa itu menjadikan Quran sebagai petunjuk. Kalau Quran tak apa nak ikut, tak ada takwa lah tu. Kalau cakap takwa lah, pelawak je, bohong je. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dan siapa yang bertakwa itu ditafsirkan, tafsirul Quran bil Quran. Quran menafsirkan Quran.
Ada Quran ditafsirkan oleh Nabi, ditafsirkan oleh sahabat-sahabat dan ulama-ulama. Ada ayat Quran yang Quran menafsirkan. Yang bertakwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman dengan perkara yang gaib, yang tak nampak dengan mata. Di antaranya Allah Ta'ala kita tak nampak, kita percaya. Takut pada Allah Ta'ala, kita tak nampak Allah Ta'ala. Takut, percaya. Dosa pahala kita tak nampak, percaya pada dosa pahala. Malaikat kita tak nampak, percaya pada malaikat, makhluk yang baik. Syaitan kita tak nampak, percaya syaitan ni jahat. Syaitan tu jahat, tak boleh ikut syaitan. Termasuklah gaib. Termasuklah peristiwa dalam kubur, peristiwa akhirat yang kita tak jumpa lagi. Itu benda yang gaib, yang kita tak nampak, kita percaya. Beriman dengan tidak ada keraguan sedikit pun. Cukup dengan Allah Ta'ala menunjukkan tanda-tanda dan dalil-dalil di hadapan mata kita daripada kejadian alam, kejadian diri kita sendiri. Bagaimana rumput yang kering terbakar hangus, turun hujan tumbuh balik rumput itu. Bagaimana binatang jadi bangkai hancur, tumbuh jadi ulat, beribu jodoh ulat lahir daripadanya. Ini kekuasaan Allah Ta'ala. Kena percaya pada Allah Ta'ala, yakin pada Allah Ta'ala dalam semua urusan kehidupan kita. Semua urusan kehidupan, jangan pakai hukum akal. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kena percaya, pakai hukum akal. Termasuklah yang ini halal, yang ini haram. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Daging babi haram, lembu sembelih halal. Babi yang haram tu pula, paman turgharin wala adin fala isma alaih. Quran. Barang siapa yang berada dalam keadaan darurat kerana lapar, kerana sakit, kenapa? Allah Ta'ala izinkan benda yang haram itu. Ni kena faham. Ni pakai hukum akal je, dak baca Quran balik. Jadi masalah duk bahas pasal vaksin macam apa ni? Duk bahas. Baca Quran balik, baca Quran. Kena tanya ahli khibrah. Mereka yang ahli dalam bidang ilmu-ilmu ini, balik pada Quran. Benda yang halal ada batas dia, benda yang haram ada batas dia. Jangan tak ada batas tu itu selalu, jangan. Ada hurai-hurai yang kita kena faham, kita kena reti. Kita kena reti. Percaya pada yang gaib, yang kita tak nampak, percaya pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tunjuk semua dalam Quran. Wa yuqimuna as-salah, dan mereka yang mendirikan sembahyang. Mendirikan sembahyang khususnya yang wajib, termasuk yang sunat, tambah yang sunat pula, dengan menjaga syarat-syarat, rukun-rukun dan adat-adatnya. Bukan sembarang sembahyang, menjaga adat-adat sembahyang, syarat-syarat sembahyang, rukun-rukun sembahyang, jaga belaka. Kebersihannya, gerak anggotanya, ikhlas hatinya, semua jaga. Itu makna iqamus salah, mendirikan sembahyang. Bukan buat sembahyang, bukan melakonkan sembahyang, tapi mendirikan sembahyang. Mendirikan, menunaikan dengan cara-cara yang betul, syarat, rukun, adab, khusyuk dan lain-lain, dengan bersungguh, dengan mujahadah. Tengok-tengok sembahyang, ingat ke lain, ingat ke Allah Ta'ala balik, ingat ke Allah Ta'ala balik. Kerana ada usaha mendirikan sembahyang dengan cara yang bersungguh, bukan sembahyang main-main. Wa yu'tuna zakah, dan menunaikan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, daripada apa yang telah kami rezekikan mereka membelanjakan. Rezeki Allah Ta'ala dibelanjakan yang wajib, dibelanjakan yang sunat. Yang wajib apa dia? Nafkah anak isteri, nafkah kaum keluarga, wajib, bukan sunat nafkah ni. Ada orang tu sayang pitih nak jaga anak bini dia, sayang kedekut, dosa tu, jangan main. Ini wajib. Nafkah pada anak isteri adalah wajib. Dahulu pada zakat lagi, lepas tu baru zakat. Lebihan baru zakat. Ini zakat dulu, nafkah anak bini keliang. Ni Allah Ta'ala atur malik dah. Nafkah diri, nafkah anak isteri kita, lebih tu zakat. Zakat. Tolong orang-orang yang susah. Jarang-jarang kita yang susah, lebih pada zakat. Ada orang susah, wajib kena tolong, bantu orang yang susah ni.
dan belanja-belanja yang sunat. Yang sunat boleh menampung kekurangan daripada yang wajib itu. Membelanjakan harta, ini dalam bidang ekonomi. Bidang ekonomi, cari rezeki, belanjakan rezeki itu, mendapat amal kebajikan. Amal kebajikan itu bukan sahaja mendirikan sembahyang, termasuklah harta. Kebajikan harta benda dibelanjakan. Kemudian walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, mereka yang bertakwa itu mereka yang beriman dengan apa-apa yang telah diturunkan kepadamu. Apa sahaja yang disebut dalam Quran, dia percaya berlaku. Bukan percaya huruf dia, bukan main baca tajwid. Molek ni baca Quran berlagu dengan tajwid, jaga ke huruf, tapi hukum hudud tak boleh, hukum kisah tak boleh, tajwid kuat. Tak percaya. Ini apa benda ni? Tak ada, jawab dia kosong, jawab dia. Kalau tak percaya pada mana-mana hukum yang ada dalam Quran. Quran mewajibkan menutup aurat. Oh, tak wajib tutup aurat ni, buat main-main, adab je. Ada orang bercakap begitu. Orang bercakap tutup aurat ni main-main je. Ini benda disebut dalam Quran. Semua hukum hakam yang ada dalam Quran, kisah-kisah yang ada dalam Quran, cerita-cerita yang ada dalam Quran, cerita langit, cerita bumi, cerita angkasa lepas yang ada dalam Quran, kita kena percaya. Banyak ahli-ahli sains, orang kafir yang membaca terjemahan Al-Quranul Karim berkenaan dengan cerita-cerita langit, bulan, bintang, cakrawala di langit, tentang pertanian, tentang kejadian haiwan, kejadian manusia. Dia baca Quran, baca terjemahan Quran dengan kajian hak dia buat. Dia buat kajian bercanggah dengan Quran, dia kata hak dia betul. Cari-cari alat-alat yang lebih canggih, moden lagi, Quran tu masuk Islam. Masuk Islam. Berbagai-bagai ilmuwan masuk Islam. Quran adalah mukjizat ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Percaya pada apa sahaja, ma ni apa-apa sahaja. Apa-apa umum. Semua perkara yang disebut dalam Quran percaya. Cerita zaman dulu, cerita akan datang, cerita hari akhirat, semua betul berlaku. Hukum Quran adalah baik, hukum Quran adalah adil. Walau nampak kerah macam mana pun, kerak tangan ke, pacung tekuk ke apa sekalipun, Quran adalah adil, baik berlaku. Semua perintah Allah adalah baik. Kalau ikut Quran, selamat manusia ni. Wa ma unzila min qablik, dan apa yang turun kepada nabi-nabi zaman dulu percaya. Taurah, Zabur, Injil, Suhuf diturunkan kepada nabi-nabi zaman dahulu. Sebahagian hukum-hukum nabi itu sudah dinasahkan. Ada hukum dalam Taurah, dalam Injil, dalam Bible, kita percaya diturunkan hukum ini, tapi dinasahkan dengan Al-Quranul Karim. Quran membatalkan hukum kerana zaman sudah berubah. Quran adalah kitab yang paling kemudian untuk akhir zaman. Kita tetap percaya pada Taurah dan Injil. Dan banyak perkara dasar sama dengan Quran. Perkara dasar. Perkara umum ada beza kerana perbezaan zaman dan masyarakat. Wabil akhirati hum yuqinun, dan yakin pada hari akhirat. Percaya dunia ni ada akhir dia, ada penghujung, iaitu hari akhirat. Ada hisab amalan manusia, ada akhirat, ada syurga, ada neraka, mengikut perhitungan amal yang dilakukan. Semua cerita hari akhirat yakin percaya. Walaupun kita tak tengok, ni berita daripada Allah Ta'ala, kena percaya. Kalau berita daripada sahabat kita boleh percaya. Sahabat sebut ada bom di Paris, sahabat sebut ada banjir dekat Amerika, sahabat sebut ada ribut di Hong Kong, percaya pula tu. Percaya ke sahabat? Quran tak percaya. Apa ni? Quran daripada Allah Ta'ala, sahabat percaya. TV percaya pula ke TV? Hak betul percaya, hak pelawak percaya juga, campur. Berita-berita manusia ni campur. Allah Ta'ala mesti benar, tak ada yang salah daripada Allah Ta'ala. Daripada manusia ada yang salah, kena faham. Malangnya manusia ni terima hak manusia, walaupun hak pelawak terima juga. Hak tak nujung kabar percaya juga.
Kita Tok Nujung tengok nasib saya lagu mana, percaya ke Tok Nujung? Tok Nujung tu nasib dia sendiri pun tak tahu. Tok Nujung ni pula agak orang beri pitih, dia pun teruk nasib dia. Kita percaya ke Tok Nujung? Ini bodohnya manusia jahil. Tapi Allah Ta'ala dia tak percaya. Kena percaya pada Allah Ta'ala, yakin. Ulaika ala hudan min rabbihim. Semua mereka itu, mereka yang percaya pada Allah yang gaib, kitab-kitab Allah Ta'ala yang disebut tadi, percaya semua. Mereka itulah yang sungguh-sungguh di atas hidayah, di atas petunjuk pada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kejayaan. Kejayaan dalam kehidupan dunia, kejayaan dalam kehidupan di akhirat. Walaupun kita tengok mereka yang ikut Islam ni susah, tapi diberi keberkatan dalam kehidupan dia. Bahagia bersama dengan Islam ni, bahagia. Kalau miskin, sakit, terima, sabar. Kerana Islam ajar suruh sabar. Kalau senang pula, syukur. Jadi bahagia belaka. Orang yang tak ikut Islam ni, kalau mari bala, susah. Susah. Kalau mari kaya pula, punah ranah pula, tak pakat belaka. Mereka bersama dengan Islam, susah pun bahagia, senang pun bahagia. Susah mendapat bahagia dengan pahala kelebihan sabar dan berkat. Senang kerana kesyukuran. Dua-duanya ada bahagia belaka kalau ikut Islam. Kalau tak ikut Islam, jawab dia celaka belaka. Susah pun celaka, senang pun celaka. Tak ada kebahagiaan melainkan bersama dengan Islam. Petunjuk Allah Ta'ala, bahagialah kita dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Dan orang-orang yang beriman berkitab Al-Quran yang diturunkan kepada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan adanya hari akhirat dengan sepenuhnya. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Bahagian yang pertama daripada ayat ini, Allah Ta'ala meneruskan sifat mereka yang bertakwa kepada Allah, ialah mereka yang beriman pada perkara yang gaib, yang mendirikan sembahyang, yang menunaikan kewajipan harta benda, sama ada kewajipan yang wajib atau yang sunat, mengeluarkan zakat, memberi nafkah, bersedekah, berwakaf dan sebagainya. Termasuklah juga mereka yang bertakwa, yang menjadikan Quran sebagai petunjuk, ialah mereka yang beriman dengan Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya sebenarnya Quran daripada Allah Ta'ala. Percaya pada semua yang disebut dalam Quran, sama ada perkara yang nyata, perkara yang gaib, perkara yang kita tahu halal haramnya, apakah tujuan di sebaliknya, ataupun kita tak tahu tujuan di sebaliknya, tapi Quran mengatakan haram, Quran mengatakan halal, kita percaya. Kerana ada orang tu, dia nak percaya, nanti nampak dulu mengapa hikmah diharamkan, baru dia percaya. Kena nampak dulu mengapa hikmah dihalalkan, kena percaya. Kalau tidak, dia tak percaya. Ini tak betul iman dia. Ataupun beriman dengan sebahagian daripada Quran, sebahagian lagi tak beriman. Beriman dengan bacaan dia saja, jaga tajwid dia bukan main.
jaga tajwid dia. Hukum hakam dia je bab semayang, puasa, haji je. Yang berkait dengan ekonomi, berkait dengan politik, berkait dengan undang-undang, berkait macam-macam dalam Quran, dia tak percaya. Ataupun dia percaya boleh pakar zaman Nabi je, zaman lain tak ada pakar dah. Ni semua mengarut mereka. Dia kena sedar Quran adalah ilmu daripada Allah Ta'ala, rahmat daripada Allah Ta'ala, kebaikannya berpanjangan, kekal selama-lama. Ini Quran, dia kena percaya. Sama ada dia tahu hikmah, tak tahu hikmah, dia kena percaya sungguh-sungguh. Ini beriman pada apa yang telah diturunkan kepadamu, wahai Muhammad SAW, iaitulah Al-Quranul Karim. Dan memahami Al-Quran itu sebagaimana yang ditafsirkan oleh Nabi SAW, yang ditafsirkan oleh sahabat-sahabat yang diajar oleh Nabi SAW, yang ditafsirkan oleh ulama-ulama yang menerima ilmu sebagaimana yang diajar oleh Nabi SAW. Jangan menafsirkan ikut suka hati, ikut pandang, tidak boleh. Mesti dengan asas-asas ilmu yang betul, pesaka yang diwarisi daripada Nabi SAW. Apa yang boleh diamalkan. Yang boleh buat selalu. Yang tak mampu nak buat, ada niat nak buat, dapat pahala niat. Dapat pahala niat itu. Contohnya, benda yang kita boleh buat, semayang boleh buat, puasa boleh buat, ada piti, haji boleh buat. Tak ada piti, tak mampu nak buat haji, percaya haji itu wajib, niat nak menunaikan haji, dapat pahala. Hukum qisah, hukum hudud, macam-macam hukum yang ada dalam Quran, percaya ini hukum yang adil. Nak buat tak boleh kerana ada halangan-halangan, itu masalah lain. Kena ada niat dalam hati kita. Jangan daripada awal lagi dah kata hukum ni tak pakai dah. Ini sudah rosak iman, punah iman. Percaya dengan Quran yang diturunkan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang diturunkan sebelummu, iaitulah kitab Taurah, Zabur dan Injil. Taurah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam, Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Suhuf, kitab-kitab kejil yang diturunkan kepada Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan Nabi-Nabi yang lain. Sama ada yang kita tahu atau kita tak tahu. Di sana asas-asas akidah, keimanan sama saja sejak Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asas-asas akidah. Percaya pada Tuhan yang satu. Percaya pada adanya malaikat. Percaya pada adanya dosa pahala dan hari akhirat. Ini tak berubah sejak Nabi Adam sehingga hari kiamat. Hukum halal dan haram ada perubahan. Ada yang tak ada perubahan, ada yang ada perubahan. Di antara yang tak ada perubahan, daging babi itu haram. Orang Yahudi tak boleh makan babi, Kristian tak boleh makan babi, sembelih berapa kali pun tak boleh makan babi ini, tetap haram. Daging babi tetap haram, kecuali dalam keadaan darurat, kerana perubatan, kerana menjaga nyawa, diizinkan oleh syarak. Dengan pandangan mereka yang adil dalam ilmu itu, kena faham, bukan sembarangan. Yang adil dalam ilmu itu, jangan yang tak ada ilmu bercakap juga. Ini punah. Tak ada ilmu bercakap juga, jadi rosak lah. Cakap bab agama pula tu, dia tak ada ilmu dalam bagian ini jadi rosak. Ini kena faham. Di sana ada hukum yang sama, hukum hudud sama dalam Taurah dengan apa yang ada dalam Quran. Hukum qisas sama dengan apa yang ada dalam Quran, sama dengan apa yang ada dalam Quran. Oleh kerana itu, bila orang-orang Yahudi yang nak mencuba Nabi Muhammad SAW ketika mereka berada di Madinah, kerana bila Nabi mendirikan kerajaan di Madinah, orang-orang yang bukan Islam terima Nabi jadi pemimpin.
Sama ada orang Yahudi, orang Kristian, termasuk orang yang musyrikin, menyembah berhala. Terima Nabi Muhammad SAW jadi pemimpin, terima. Ada yang tak terima, sebahagian besarnya tak terima, tetapi sebahagian mereka terima kerana menerima adil dan baiknya, walaupun mereka tak masuk Islam. Terdapat mereka yang tak masuk Islam ini, kalangan orang Yahudi, ahli kitab, nak mencuba kerasulan Nabi Muhammad SAW. Bila melakukan kesalahan, lalu mereka jumpa Nabi, nak tengok dia Nabi ke tak. Ada orang kita kata jangan, lama kan dia Nabi sungguh, berat kita. Ada orang kata tak, kita pergi jumpa dengan Nabi. Nabi kata aku hukum apa yang ada dalam kitabmu. Buka kitabmu. Buka kitab mereka, didapati sama apa yang ada dalam Quran. Maka terdapat kalangan ahli kitab ini yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Maka disebut di dalam ayat-ayat Quran dan di dalam hadis-hadis bahawa mereka diberi pahala 2 kali ganda. Diberi pahala 2 kali ganda kerana mereka beriman dengan kitab mereka, beriman dengan Islam yang dibawa oleh Nabi. 2 kali ganda Tuhan beri pahala kepada mereka. Dan pengikut mereka pula ikut sama, lagi besar pahala mereka. Ada mereka yang al-maghdubi alaihim, yang dimurkai oleh Allah, menyembunyikan kebenaran ini. Kesimpulannya, kita disuruh percaya dengan kitab-kitab zaman dulu, kerana banyak benda yang ada dalam kitab zaman dahulu ini sama dengan apa yang ada dalam Islam. Dan sebahagian sebenarnya dinasahkan, dibatalkan oleh Islam, kerana zaman tidak sesuai lagi. Kerana zaman Islam ini zaman sains teknologi, zaman manusia berhubung antara satu sama lain di seluruh dunia dengan cepat. Bukan zaman satu umat, satu masa dan satu negeri sahaja. Maka hukum itu dinasahkan. Ramai kalangan ahli kitab yang beriman, wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka itu yakin kepada hari akhirat. Quran menjanjikan adanya hari akhirat. Selepas alam dunia berlaku kiamat, manusia dibangkitkan semula, dinamakan hari akhirat. Percaya dengan hari akhirat bermula daripada peristiwa alam barzakh dalam kubur yang diberitahu oleh Quran, diberitahu oleh hadis-hadis Nabi SAW. Percaya sehinggalah dibangkitkan pada kubur. Manusia dihimpunkan di padang mahsyar, dibicarakan amalan mereka dengan adil. Allah Ta'ala yang menghisapkan amalan dan mengadili manusia. Dibawa saksi malaikat, dibawa saksi tulisan-tulisan malaikat, dibawa saksi makhluk-makhluk, dibawa saksi pada diri sendiri, sehingga kulit tangan, kulit kaki, kulit paha bercakap. Habis bercakap, kulit-kulit bercakap, mulut dikuncikan. Anggota-anggota manusia menjadi saksi. Allah Ta'ala tidak hukum dengan mengetahuinya sahaja. Allah Ta'ala tidak hukum dengan melihatnya sahaja. Allah Ta'ala tidak hukum dengan mendengarnya sahaja. Pada Allah Ta'ala sudah mengetahui segala-galanya. Sianu bin sianu buat dosa begian-begian, bukan saja malam, hari, termasuklah jam, saat. Allah Ta'ala tahu di mana tempatnya. Kita dah ingat dah, Allah Ta'ala tidak lupa sekali-kali. Mendengar dan melihat, tetapi Allah Ta'ala tidak menghukum manusia dengan ilmu mendengar dan melihat saja. Dibawa catatan malaikat, dibawa saksi-saksi, dibicarakan manusia, ditimbangkan amalan mereka. Selepas percaya, timbang pula amalan itu, digandakan amal yang baik dengan 10 kali ganda, ada yang 700 kali ganda, ada yang berkali ganda. Amal yang jahat tidak digandakan. Dibenarkan syafaat daripada nabi-nabi, malaikat, ulama, syuhada dan lain-lain boleh memberi syafaat, diizin oleh Allah Ta'ala. Ada yang dirahmat oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak, macam-macam.
kurnia yang sangat luas daripada Allah Ta'ala. Kemudian dilalukan di atas sirat, titian menuju ke syurga, bukan pergi percuma begitu saja. Di mana perkara-perkara yang mengaik dia di atas dunia ni akan kait dia jatuh dalam neraka ketika lalu di atas sirat itu. Benda apa yang kait dia di atas dunia kalau dia tak bertaubat? Kalau pitih kait, pangkat kait, apa benda kait, hawa nafsu kait dia, ini yang mengait dia, penyangkut untuk mengumbangkan dia dalam neraka, kecuali dia telah bertaubat. Ini semua cerita hari akhirat yang kita yakin. Wabil akhirati hum yuqinun, dan hari akhirat mereka yakin dan percaya. Ulaika ala hudan min rabbihim, mereka itulah, yakni mereka semuanya bermula dari percaya pada yang gaib, mendirikan semayang, menunaikan kewajipan harta benda, percaya pada kitab Quran, percaya pada kitab-kitab zaman dulu, percaya pada hari akhirat, percaya semua. Mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah daripada Tuhan mereka. Inilah ihdinas siratal mustaqim yang kita minta pada tiap-tiap rakaat sembahyang. Tanda dapat hidayah ialah percaya pada semua ini. Kalau tak percaya, kalau keleh, tak kuat, menandakan hidayah belum dapat lagi. Kena bersungguh. Di sinilah hikmat mengapa kita disuruh berdoa tiap-tiap rakaat sembahyang, ihdinas siratal mustaqim. Termasuk sembahyang jenazah juga berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Setelah memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala, mengaku diri kita adalah hamba dia. Iyyaka na'budu, akan engkau kami sembah, tak sembah yang lain. Wa iyyaka nasta'in, akan engkau kami minta tolong. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami, beri hidayah pada kami ke jalan yang betul. Hidayah itu ya yang disebut dalam permulaan surah Al-Baqarah ini, iaitulah percaya pada perkara yang kita tak nampak. Allah Ta'ala, dosa pahala malaikat, hari akhirat yang kita tak nampak. Mendirikan semayang, hubungan kita dengan Tuhan. Menunaikan kewajipan harta benda, hubungan kita dengan manusia. Percaya dengan kitab Allah, sama ada Quran sekarang ni ataupun kitab-kitab zaman dulu. Percaya juga pada hari akhirat, iaitulah wawasan kita. Wawasan kita hari akhirat, bukan wawasan 20-20 saja. 20-20 dekat dan nak siapa, tapi tak tahu ke ujung lagi. Wawasan akhirat ni mesti persediaan untuk wawasan akhirat. Tujuan masa depan hari akhirat mesti ada pada orang Islam. Mereka lah orang yang sungguh-sungguh dapat hidayah daripada Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang yang mendapat kemenangan di dunia dan kemenangan di hari akhirat. Dua kemenangan disebut dalam hadis. Satu hari Nabi bersabda pada sahabat dia, afala ukhbirukum an ahlil jannati wa ahlin nar, adakah suka aku nak beritahu pada kamu tentang ahli syurga dan ahli neraka? Qalu bala ya Rasulullah. Cerita Rasulullah, kami nak dengar. Lalu Nabi menyebut firman Allah Ta'ala, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yaqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun, hingga wa ulaika humul muflihun. Hak ni kata Nabi, ini ahli syurga. Mau nak tahu ahli neraka? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum ya la yu'minun. Mereka yang beritahu pada mereka sama saja tak percaya. Beritahu tak percaya, ini ahli neraka. Lalu sahabat kata, lasnahum ya Rasulullah, kami bukan mereka yang tak percaya Rasulullah. Kami tak mahu ahli neraka ni. Kami adalah mereka yang beriman, yang mahukan kejayaan dunia dan kejayaan di hari akhirat. Wallahu a'lam.